Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama berada dalam forum pada malam ini, iaitulah forum kita yang bertajuk Jenayah Skema Satu Pembongkaran. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertamanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak pengurusi Masjid Saidina Umar Al-Khattab, di mana iaitu Ustaz Hafiz Busman dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan imam, seluruh tuan imam baik yang daripada Masjid Saidina Umar Al-Khattab sendiri, dan mungkin juga ada barisan-barisan imam yang menghadiri pada forum kita pada malam ini, dan tidak dilupakan juga kepada kedua panel kita lah, iaitu yang berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin bin Abdul Sattar Al-Hafiz selaku panel kita yang pertama, Imam Besar Negeri Perlis, dan juga Ketua Penolong Pengarah Bahagian Dakwah dan juga Takmir Jaibs, dan panel kita yang kedua Inspektor Wan Amirul Syafiq bin Wan Muhammad Yazid, iaitu Pegawai Penyiasat Jenayah Korporat Kewangan Institut IPK Perlis. Tengok I ni nampak institut biasanya. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau saya nak memperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Ahmad Sirajuddin kita sering kali kenal lah. Banyak kali dah duk tengok, banyak kali dah duk jumpa, duk dengar. Tapi pada malam ni saya nak bacakanlah sedikit sebanyak biodata berkaitan dengan Inspektor Wan Amirul Syafiq bin Wan Muhammad Yazid, di mana beliau jiran kita, iaitu orang yang berasal daripada Kedah, lahir di Kedah tetapi membesar di Penang. Jadi kalau nak kata minta Inspektor Wan Amirul Syafiq ni untuk cakap utara, semua dia boleh lah malam ni. Dia tapau ke semua sekali. Lahir Kedah, duduk di Kedah Sat, membesar di Penang, lalu ni duduk kerja di Perlis insya-Allah. Dan beliau berusia 30 tahun dan pengalaman kerja iaitulah daripada tahun 2013 sehingga 2015 beliau merupakan pembantu anti dadah di Agensi Anti Dadah Kebangsaan Pulau Pinang, dan seterusnya pada tahun 2016 sehinggalah sekarang selaku Pegawai Penyiasat Jenayah Korporat ataupun Kewangan IPK Perlis. Jadi amat bertepatanlah kita menjemput yang berbahagia Tuan Wan Amirul Syafiq bin Wan Muhammad Yazid selaku panel kita yang kedua bagi membongkarkan apa yang kita nak kongsikan, apa yang kita nak bagi clear kepada tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini insya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, untuk pusingan yang pertama pada malam ni kita akan terus kepada panel kita yang pertama dan panel kita yang kedua selama seorang 15 minit mungkin lebih kurang, dan untuk pusingan yang kedua iaitulah selama 10 minit sahaja, dan seterusnya kita tengok kepada kesesuaian waktu untuk kita nak rumusan, merangkumi penutup kita punya forum pada malam ni insya-Allah. Jadi tanpa buang masa, saya nak mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah duduk dalam keadaan yang tenang, duduk cari pot yang baik-baik orang kata. Pot nak sandak ke, nak sandak yang bulat tiang pun ada, nak sandak yang straight dinding pun ada, pilihlah yang mana yang tuan-tuan dan puan-puan selesa insya-Allah. Jadi pertamanya saya nak bacakan satu hadis kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitu hadis yang telah pun diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi ad-dinu nasihah. Ad-dinu nasihah, agama itu adalah satu nasihat. Apabila sahabat radhiyallahu anhum mendengar soalan ini, pernyataan ini, sahabat berkata, qulna liman, kami berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk siapakah nasihat ini? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat ini iaitulah untuk lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimin wa ammatihim, iaitulah untuk Allah, untuk kitabnya yakni Al-Quran, untuk rasulnya, dan juga untuk umat Islam dan seluruh manusia yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita nak bagi nasihat, kita nak bagi penerangan, kita nak bagi penjelasan berkaitan dengan satu jenayah skema yang semakin berleluasa, yang semakin bijaksana, bijak sini, bijak situ. Ustaz, tuan, macam-macam cara dia buat, macam-macam style yang ada untuk nak menipu kita ataupun nak
memeras ugut kita dan mengambil segala bentuk kewangan. Mungkin yang tu yang kita tahu, tetapi sebenarnya ada banyak lagi yang akan dibongkarkan oleh yang berbahagia tuan, insya-Allah. Jadi tanpa buang masa, untuk soalan kita yang pertama pada malam ini, saya nak ajukan kepada yang berbahagia tuan imam besar kita, iaitu berkaitan dengan jenayah skema satu pembongkaran. Perlukah ada konsep bertabayun dalam kita nak membongkarkan rahsia ini? Selidik, nak bagi pencerahan, nak bagi penjelasan agama dalam isu ni, ada ke Ustaz? Minta Ustaz bagikan penerangan kepada kita. Dipersilakan yang berbahagia Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Terima kasih Ustaz Syafiq selaku moderator. Yang berbahagia rakan panel, Inspektor Wan Amirul, yang berusaha pengurusi jawatan kuasa Qaryah Masjid Sayyidina Umar Khattab, barisan ahli jawatan kuasa, tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ni membincangkan tajuk yang kita rasa macam tak bincang kat masjid pun tak apa, skema je. Kan? Kita duk biasa cakap kat masjid ni bab solat, bab tauhid, puasa, haji, bab sunnah. Kan, tiba-tiba malam ni cakap bab skema. Tajuk orang kata rare. Kan, tajuk tu rare dah. Kan, jadi skema, jenayah skema ni, satu pembongkaran ni, kita tengok dulu makna skema ni. Kan, saya tengok je depa sambil edan ayat kami depan seorang 2 botol ya. Kan, kira habis 2 botol ni habis malam ni. Kan, okey. Apa makna skema tu tuan sekalian? Ni nak cerita skema ni ada kaitan dengan agama. Walaupun kita rasa macam tak ada kaitan je Ustaz, ada. Scam maksudnya penipuan. Skema penipu. Bahasa Melayu ni nampak tak kasar, nipu orang tau. Kalau bahasa Arab tuan-tuan tahu apa dia? Dajjal. Dajjal tu penipu ni. Sebab tu ulama hadis kaitkan orang yang bawa hadis palsu digelar sebagai dajjal, kazab, maha pendusta. Kan? Sebab itulah Nabi gambarkan dalam hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim, sayakunu fi akhiriz zaman dajjalun kadzabun ya'tunakum minal ahadits bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyahum wa iyyakum la yaftinunakum wala yudillunakum. Nabi kata sayakunu fi akhir zaman, akan datang pada akhir zaman dajjalun, pok-pok dajjal ramai. Nabi gambarkan di sini dajjaluna, jamak muzakkar salim. Kan, jamak muzakkar salim dia ada waw dengan nun kat belakang. Muslim jamak dia jadi muslimun. Kan, jadi nak cerita di situ dajjal ni ramai akhir zaman ni, kazabun yang sangat berdusta. Ya'tunakum, Nabi kata mereka akan datang kepada kamu bawa hadis-hadis yang kamu tak pernah dengar, mak ayah kamu pun tak pernah dengar. Berhati-hatilah dengan mereka supaya mereka tidak memfitnah kamu dan supaya mereka tidak menyesatkan kamu. Nabi menggunakan isyarat dajjal. Penipu akhir zaman ni ramai. Skema lah bahasa kita Tuan Amirul. Kan, selagi Tuan Amirul cerita kot bahagian Tuan Amirul lah. Ni Ustaz cerita hak bagi Ustaz ni. Kan, okey. Sebenarnya dari sudut skema ni bukan sekarang ni je tuan-tuan sekalian. Dalam sejarah peradaban dunia dah ada skema. Kan? Contoh dalam Al-Quran Tuhan cerita tentang As-Samiri.
As-Samiri ni hidup zaman Nabi Musa alaihi salam. Dia ambil emas, dia lebu-lebu, dia buat jadi anak lembu. Dia buat jadi anak lembu. Dia diceritakan dalam cerita Israiliyat, dia tengok Jibril, dia pernah tengok Jibril turun, dia ambil tanah yang hak Jibril pijak tu, dia ambil tanah, dia muih dekat anak lembu hak mah ni. Ni cerita Israiliyat lah. Tak ada lah hadis yang sahih. Ni ustaz cerita-cerita Israiliyat. Jadi anak lembu dia hidup. Jadi Bani Israel pada ketika tu pakat sembah anak lembu ni. Jadi Samiri ni kita nak panggil apa? Skamer. Kan? Skamer. Kan? Dia penipu, dia boleh jadikan hak anak lembu ni jadi anak Tuhan. Nak cerita agama Hindu ni daripada agama zaman Bani Israel dulu. Kan? Zaman Nabi selepas Nabi wafat, ada nabi palsu. Musailamatul Kazab ni juga skamer, penipu. Kan? Lepas tu banyaklah cerita tentang ajaran sesat. Orang hak ajaran sesat ni skamer tu. Penipu. Kan? Orang yang cerita hadis palsu yang Nabi gambarkan seperti Dajjal. Lepas tu orang yang bawa khurafat, orang tetua kita dulu, bila main musim kena cari kerbau balang lah. Kan? Kalau kata tepi-tepi sungai tu, tempat-tempat yang ada buaya, nak kena jamu ke buaya sama. Dia ada musim tu, ada khurafat dia. Masuk bulan Safar, bulan sial, orang tetua dulu kata. Ni semua skamer belakang. Kan? Kemudian kahwin sedikit, 3 hari lepas saya punya kesian kepada adik ni, dia buat mai bini dia, esok tu nak bersalin. Dia kata, ustaz, hari ni lah ustaz, kalau ustaz nak daftar kat saya berpanggil ustaz Afif, boleh tak tolong dia tengok surat tuan-tuan pun sekalian. Surat Siam kahwin kat Padang Besar. Macam mana? Kata, macam mana adik kahwin kat Padang Besar surat Siam? Dia kata ni, depa ni kira wakil daripada Songkla punya. Jadi saya tanya dia, hak adik perempuan ni dia mu'alaf, dia dari Indonesia. Kan? Jadi dia tak ada lah wali dia. Jadi kahwin sindiket kat Padang Besar, depa sendiri lantik depa sebagai wali hakim. Ni pelik. Kan? Jadi saya dengan Ustaz Afif kata, macam ni lah adik weh, dah kahwin sindiket, kami nak tolong tak boleh, dah lah habis 2,000 habis dengan sindiket ni. Kata macam ni lah, bawa bini pergi hospital, bagi beranak dulu. Nanti selepas habis bantam, mai jumpa ustaz pula, kita proses untuk atok jadi cari wali hakim dekat mahkamah. Skamer juga tu. Kan? Jadi budaya skamer ni yang kena, sebab tu cerita Melayu berlagu tipah tertipu. Kan? Sampai ada lagu tipah tertipu, nak cerita masyarakat kita ni mudah tertipu. Dulu mungkin inspektor mungkin kita kecil lagi ikut pada pelaburan pada Pak Mantelo, skim cepat kaya. Skamer semua tu. Budaya ni dulu dah banyak dah. Dulu melalui, kita kata flyer, cuma sekarang ni canggih sikit. Melalui Facebook, melalui WhatsApp, melalui telefon. Kan? Jadi kaedah yang diguna sekarang ni macam Ustaz Syafiq kata, bijak sana, bijak sini, bijak situ. Dia pusing kok mana pun. Jadi tuan-tuan rahmat Allah sekalian, jadi budaya hak kena tipu ni, termasuklah kita berada di akhir zaman. Nabi telah mengisyaratkan. Disebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Nabi kata, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at. Nabi kata, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Kita hidup zaman tu. Kan? Dari sudut politik, kita pun tak tahu hak mana betul pun kita tak tahu. Dari sudut COVID-19, hak geng anti vaksin kata, ni semua ni mai daripada barat belakang ni, gara-gara Yahudi reka semua ni. Kan? Vaksin ni semua jenis virus ni tujuan ni untuk nak jual vaksin je. Kan? Kita pun tak tahu hak mana betul. Ada pula hak mai berita ataupun dia kata sebenarnya ni gen Dajjal ni, COVID dalam bentuk COVID, Dajjal juga dia pun sebut.
Ada kata Ya'juj dan Ma'juj dan bentuk penyakit. Allahu Akbar. Padahal Ya'juj dan Ma'juj ada zaman Zulkarnain itu ada. Manusia macam kita lah. Dajjal. Manusia macam kita. Nabi kata seorang pemuda yang rambut kerintin, mata buta sebelah. Manusia macam kita. Kita je panggil ekor. Kita kata sekok Dajjal. Dia bukan ekor, dia manusia. Kan? Dia orang macam kita. Kan? Jadi Nabi kata, tahun yang penuh dengan penipuan ni, Nabi gambarkan kepada kita 4 keadaan. Nabi kata yusaddaqu fiha al-kazib wa yukazzabu fiha as-sadiq wa yu'tamnu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha as-sadiq wa yukhawwanu fiha al-amin. 4. Kan nasib baik duduk sebelah ustaz. Kan ustaz tak ingat pun ustaz sambung. Kan. Okey, yang pertama Nabi kata wa yusaddaqu fiha al-kazib. Tahun yang penuh penipuan ini, orang yang pendusta dianggap benar. Ada orang dia kata, ustaz saya tak percaya ustaz, orang hak telefon tu nampak betul, dia cerita nemu IC saya sebiji, nama saya siap dengan bin, dia cerita betul semua, nombor akaun pun dia tahu. Tu dia siapa nombor akaun. Jadi saya pun buat pengesahan lah kat dia ustaz. Kan, saya pun siap bagi nombor rahsia lagi, pin saya tu punya ikhlas. Biasanya hak kena scammer ni ikhlas lah, ikhlas. Kan? Jadi kesian. Jadi zaman hak tu hak menipu ni, bagaimana pendusta dianggap benar. Kan? Manakala orang yang wa yukhawanu fiha as-sadiq, manakala orang yang benar, cakap benar, kita tak percaya pula. Kita tengok tak boleh percaya ni, padahal dia cakap betul. Kan? Kita tak tahu sekarang ni. Hak isu COVID pun kita tak tahu. Isu apa lagi dalam masyarakat yang kita sendiri pun kadang kita susah nak buat keputusan. Hak mana pihak yang betul. Ajaran Islam pun kita tak tahu hak mana hak betul. Setengah tu. Sebab apa? Sebab tak belajar. Itu ya. Kalau dia belajar mungkin dia dapat kenal hak mana benar, hak mana salah. Kan? Jadi tuan-tuan rahmatan Allah sekalian. Kemudian Nabi kata wa yu'tamanu fihal kha'in. Pengkhianat dianggap amanah. Orang yang amanah dianggap pengkhianat. Ini 4 keadaan yang berlaku pada zaman kita, tuan-tuan sekalian. Kita susah nak buat keputusan zaman sekarang ni. Hak ni cakap macam ni, hak ni cakap macam ni, hak ni cakap macam ni. Nabi dah gambarkan sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang menipu kita. Apa tujuan Nabi sebutnya itu? Supaya kita tabayyun. Ni baru masuk tajuk. Masa pun habis dah ustaz. Kamu nak cerita tabayyun, masa habis dah. Tuan Amirul dah tunggu siap dah. Okey, ustaz nak tutup ayat tabayyun. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Allah kata, wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik. Orang fasik ni dalam banyak keadaan. Benda yang fasik termasuklah berita yang fasik. Berita Facebook lah, WhatsApp lah. Kan? Cerita orang ramai lah. Cerita yang kita tak boleh nak percaya. Hak boleh percaya sekarang ni Al-Quran. Hak boleh percaya sekarang ni hadis yang sahih. Hadis pun banyak yang palsu. Kecuali kita belajar dalam bidang tu. Kan? Jadi Tuhan kata apa? Jika datang orang yang bawa berita macam tu, fatabayyanu, maka hendaklah kamu tabayyun, hendaklah kamu selidik, kamu teliti, kamu kaji, kamu nak kena cek dulu. Antusibu qauman bijahalah, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah kata supaya kamu tidak ditimpa dengan sesuatu yang kamu tidak ingini. Maksudnya dengan kita percaya orang buat berita yang kita tak pasti benar tu sahih tak sahih, Tuhan kata kamu akan ditimpa. Antusibu qauman, suatu kaum akan ditimpa dengan sesuatu perkara yang tidak diingini dengan kejahilan kita. Jangan cepat-cepat buat keputusan. Lah ni banyak kadang hantar ke WhatsApp pun dah. Dia kata saya ni Ustaz Syafi Zakaria ni, itulah saya nak hutang dengan Ustaz. Dia guna nama Ustaz Syafi.
Dekat profil tu muka Ustaz Syafiq betul, tapi tengok nombor lain. Dia kata, tolonglah Ustaz. Dia panggil Ustaz juga. Dia kata, tolonglah Ustaz, ana tu lah duit pagi. Dia guna ana je tu. Kan? Dia kata, ana nak pinjam dengan enter. Sudah sebut enter ke kan? Macam pernah sebut enter. Kan? Ana nak pinjam dengan enter. Boleh tak bagi Ustaz 2,000? Nanti esok ana bayar balik lah. Kita pun punya ikhlas tak tengok dulu. Padahal nombor yang ada kat kita nombor lain. Dia guna profil je. Hak tu hak kaedah WhatsApp. Lalu Tuhan kata, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Disebabkan kita tidak tabayun, disebabkan kita tak semok, tak cek dulu, maka jadilah kita orang yang akan menyesal atas apa yang kita lakukan. Jadi kesimpulan untuk soalan yang pertama ialah wajib kita tabayun dalam semua hal, termasuklah agama, termasuklah urusan sosial, dan termasuklah semua urusan yang berkaitan dengan keduniaan. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan katsira, kita ucapkan kepada yang berbahagia Tuan Imam besar kita di atas penerangan dan juga jawapan yang telah pun diberikan sebentar tadi. Jawapan tu kat hujungnya dia punya bunga tu. Tu dia punya kodek-kodek yang cantik-cantik tu kan. Itu semua nak menguatkan kepada kita bahawa perkara ini adalah perkara yang waqi', yang berlaku semenjak daripada zaman baginda Nabi SAW sampailah ke hari ini. Maka ianya adalah satu penipuan, di mana ianya perkara yang memang berlaku bukan sahaja dalam talian, bukan sahaja dalam WhatsApp, dalam apa-apa yang kita duk faham tu. Sebaliknya semua bentuk penipuan, baik dari segi hadisnya, agamanya, dan semua perkara itu adalah yang dianggapkan sebagai skema. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, kita terus kepada soalan kita yang kedua kepada yang berbahagia Inspektor Wan Amirul. Bolehkah terangkan sikit dan kongsikan kepada kami serba sedikit mengenai apakah itu jenayah komersial dan modus operandi bagi kes-kes jenayah komersial, memandangkan tuan berada khusus dalam bidang tersebut. Dipersilakan yang berbahagia tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Sirajuddin, Imam Besar Negeri Perlis. Terlupa pula. Terima kasih Tuan Moderator. Ustaz Moderator, sekarang terlepas duk tengok belah kanan dulu. Para hadirin yang dimuliakan, saya betulnya jadi gugup sebab selama ni saya duk cakap bagi ceramah apa semua berdiri. Hentam, tapi bila duduk tu dia jadi kecut lah pula. Dengan soalan tadi tu, memang saya nak ceritakan pasal jenayah komersial. Jenayah komersial ni orang tak tahu. Kalau sembang untuk 2-3 tahun ke belakang tu, jenayah komersial tu mereka tak tahu apa dia. Sekarang bila kita sebut jenayah skema, tahu. Jenayah komersial tak tahu. Komersial ni dia pelbagai. Dia termasuklah pecah amanah apa semua. Tapi saya tak mau cerita yang tu. Saya nak cerita pasal 2-3 benda je, modus operandi dia. Banyak juga yang disebut oleh Tuan Imam tadi, yang macam menipu, menyamak, jadi kawan WhatsApp. Benda tu jadi memang hampir majoriti je jadi kepada orang yang baik-baik. Dia tak guna yang gambar si pelakon, penyanyi. Dia takkan guna yang tu. Dia guna imam-imam, YB. Saya rasa mungkin lepas ni tak keluar muka Ustaz Sirajuddin, Ustaz Syafiq, dia akan cakap sebiji betul yang macam mana Imam Besar beritahu tadi. Memang sebiji. Anta baik sungguh. Jadi kalau kita dah tengok skema ni, lepas ni orang sembang dekat kedai kopi, sembang kata aku jumpa hantu semalam pun kita rasa ini skema. Tapi kalau kita tengok definisi skema tu, skema ni kalau takat tipu-tipu dekat kampung apa semua, kita duk panggil dia sembang kemas, sembang besar, sembang mohong lah. Skema ni dia akan menyebabkan seseorang tu mengalami kerugian. Kalau dia duk tipu-tipu tepi jalan ni tak ada masalah. Tapi bila mana dia tipu sehingga menyebabkan kerugian, itu masalah. Yang pertama, Macau scam. Saya nak cerita yang ni lah betulnya. Kenapa Macau scam? Sebab kalau saya tengok daripada para hadirin semua, memang bukan nak kata tua semualah. Dia lebih kepada yang telah berumur. Macau scam cukup banyak.
yang terkena. Kalau saya ambil contoh, bukan contoh, fakta, untuk negeri Perlis saja hampir 1 juta lebih kerugian. Saya tak hafal sebab banyak betulnya. Saya nak cerita biar orang dengar, biar terbuka. Dia mulanya tadi ada slide, tapi bila slide tu dibatalkan, dia jadi kalut sikit lah. Untuk tahun ni sahaja, peningkatan untuk kes jenayah komersial yang berlaku adalah sebanyak 2 juta berbanding tahun lepas. Tahun lepas cuma 2 juta lebih kerugian yang kita alami untuk kes-kes jenayah komersial. Untuk tahun ini sahaja 4 juta lebih. Saya nak bagi tahu, kita dekat Perlis ni ada 250,000 orang saja. Dengan 4 juta, kita boleh dapat seorang sikit berapa banyak. Nak bagi tahu hak tu dulu. Sebab orang tengok jenayah komersial ni tak ada apa, isu ni kecil saja, kecil tak ada masalah. Memang benda ni kecil sampai orang tu kena. Barulah dia rasa besar benda ni sebab dia dah mengalami kerugian. Kalau takat kena sikit-sikit tak ada apa. Tang kena dekat dia baru dia tahu benda tu sangat-sangat memberi kesan kepada orang. Yang Makau scam, dia telefon menyamak itu ini menyamak jadi polis, jadi mahkamah, jadi bank. Saya jadi pelik kadang, bukan nak kata lah. Orang ni dia dah tahu kita kok mana pun kita akan nafikan dahulu. Pejabat pos telefon kita. Ni ada barang cik ke ni dekat sini apa semua. Kita cakap tak ada barang. Oh, saya semuak nombor IC cik memang parcel ni atas nama cik ni. Kita dah nafikan. Bila nafi sampai kesudah kita bagi juga maklumat bank kita. Sebab kalau kita tengok dia punya psikologi tu, dia pujuk, dia marah. Bila kita kata, hang scammer, dia boleh marah kita balik. Kamu jangan main-main dengan polis lah. Weh, kena marah. Benda ni realiti. Sebab dulu saya pernah angkat call, ada satu pengadu lah datang. Dia orang tu call, scammer ni call. Dia call, dia cakap. Lepas dia tipu, cakap banyak, saya cakap kat dia, bagi nombor badan. Dia marah saya balik. Kamu siapa minta nombor badan saya? Bagi nombor badan kamu kat saya. Saya yang kena bagi. Depa punya psikologi tu memang hebat. Memang hebat lah sebab di belakang tabir cuba depan muka. Tak tahu dah jadi apa kan. Kita, itu Makau scam lah. Saya nak cerita panjang sebab 15 minit. Tu baru satu benda Makau scam. Yang mengikut umur-umur yang ada di depan saya ni lah. Yang kedua, itu Makau scam ramai orang tahu dah. Ramai dah yang dah cakna mengenai benda ni. Sebab untuk tahun ni, tahun lepas banyak sangat orang cerita pasal scammer ni. Scammer. Orang duk fikir scammer ni call saja. Tak. Belian online, kita duk buka Facebook, kita duk buka mudah duk mai, orang duk hantar WhatsApp dekat kita jual barang. Itu semua kebanyakannya memang scammer lah kalau kita kodan kita. Kalau ikut konsep yang Imam Besar cakap, tabayun, selidik dulu. Tapi masalah orang kita ni kadang tak selidik. Dia kira nak jalan terus je. Beli barang nampak murah, mudah dekat Facebook katakan. iPhone ataupun kereta, banyak orang kena kereta. Kalau yang sebaya-sebaya yang depan saya ni banyak nak beli kereta baru, beli MERS lama, benda-benda yang minat yang lama dululah. Bila buka tu tengok MERS ni harga 4,000, berminat dah. Lepas tu kawan tu cakap back in, datang ambil dekat Pahang. Yang si pembeli ni pergi Pahang naik bas, pakcik dengan anak dia pergi Pahang. Sampai sana tanya kereta dekat mana, kawan tu dah hilang dah. Dah lah kena 4,000, pi sampai Pahang naik bas, balik pula naik bas. Itu dia punya kesan dia tu. Scammer ni kalau kita tak selidik, kita tak bersangka, bukan saya nak kata bersangka buruk, memang patut pun kita bersangka buruk dahulu. Biar betul, tanya, kena berjumpa. Tapi untuk yang ni lebih kepada yang warga muda lah, yang untuk belian-belian online ni, warga tua
Memang ikutkan banyak juga beli-beli barang. Duduk rumah tak tahu nak buat apa, shopping online, Facebook, mudah duk mai. Tak boleh lah macam tu. Kita kena sentiasa selidik dahulu. Itu belian online. Yang ketiga, yang ni saya fokuskan kepada wanita. Yang ni kita panggil scammer jangka masa panjang punya. Kita panggil yang ni love scam. Love scam ni kalau dia banyak, love scam, puzzle scam, African scam. Benda ni sama je semua. Tapi yang kena hampir majoriti memang wanita. Love scam, African scam, parcel barang ya. Yang tu parcel ni dia berkenalan dulu, tapi kok mana pun dia tiga serangkai ni sama. Kalau African scam ni dia mengorat dulu kat Facebook, berkenalan dulu, pakailah gambar Korea apa semua, mata hijau apa semua. Hak tu yang jadinya terpengaruh lah, mata Korea lah, apalah, putih amat. Tapi di sebalik itu adalah warga negara asing, warga negara Afrika kebiasaannya. Dia menyamak lah, dia mengorat. Kenapa benda ni saya cakap kes scammer yang paling panjang? Sebab dia akan kacau sampai 3 bulan. Standard sebulan tu susah lah, dia akan 3 bulan dan ke atas. Dia mengorat dulu, mengorat. Sampai satu tahap dia akan minta orang ni buka akaun, masukkan duit. Dia minta semua detail-detail. Kita pun bagilah detail, bagi sikit. Sampai satu tahap si scammer ni akan sentiasa salahkan kerajaan Malaysia sebab barang kena sekat dekat custom. Dia cakap macam tu, yang si mangsa ni percaya. Dia pergi sampai ke KLIA cari barang tu. Dia marah orang custom kat situ, dia marah orang immigration dekat situ. Kenapa tahan dia ni? Sampai kesudah dia tak percaya, kata dia tu tertipu. Disebabkan kerugian dia dah masukkan duit sampai 100,000 lebih. Inilah love scam, puzzle scam. Memang panjang sebab dia slow. Sikit-sikit je, 3,000, 5,000, 3,000 lagi, 500, 1,000. Sampai ke 6 bulan, barulah dia rasa diri dia tu tertipu. Baru rasa tak buat report lagi. Tu yang masalahnya. Yang saya fokus ni memang kepada wanita lah yang tu. Sebab laki mungkin disebabkan dia ego lah. Mungkin dia tertipu, tapi dia segan nak buat report. Sebab dia ada bini. Kalau bini dia tahu dia duk mengurat dengan orang lain, mestilah kena marah betul. Yang perempuan, dia yang kena terutamanya yang minta maaf lah, yang bujang, yang janda, yang 40, 50, 60 yang tidak berkahwin. Itu dia punya mangsa-mangsa dia. Dia duk tak duk, tiba-tiba satu Mat Saleh WhatsApp, dia PM dekat Facebook, berkenalan. So bayar-bayar yang depan-depan saya ni, termasuk diri saya sendiri. Kalau kat Facebook tu kalau boleh elokkan lah. Duk tak duk hantar benda-benda yang macam tu. Hi, how are you? Boleh berkenalan tu ada. Sebab dia guna Google Translate. Kalau kita baca dia punya conversation tu pun, Allah sedih. Bahasa Inggeris yang dimelayukan guna Google Translate, memang buruk bunyi dia. Yang si mangsa ni, si makcik ni pun pakai Google Translate juga. Bahasa Melayu di English kan, memang berterabuk. Memang hancur. Tapi still 3 bulan, 6 bulan tertipu juga dia. Dah 15 minit ke? Tak boleh. Boleh lagi. Itu 3. Dan paling saya nak fokus sekarang, yang keempat ni, dia walaupun kita tak panggil dia scammer, kita tak sangka, tak kata dia scammer, disebabkan pelaburan. Pelaburan ni memang majoriti yang terkena bab-bab pelaburan orang-orang yang 40-an, 50-an, yang ada duit pencen, yang boleh buat loan. Pelaburan-pelaburan ni memang saya minta untuk dielokkan lah, sebab dia punya target dia kok mana pun 30, 40, 50-an. Yang pelaburan ni banyak. Tadi apa Ustaz Sirajuddin sebut pasal Pak Man Telo. Pak Man Telo tu memang legend lah. Memang legend. Dia lah pioneer, boleh kata pioneer lah. Dia pengasas tu. Tapi betulnya ada pengasas lain lagi. Tapi kalau kat tanah Melayu ni, Malaysia ni, dia lah Pak Man Telo. Tapi kita dalam masa sama Pak Man Telo kita tahu, tapi main yang lain dia ubah sikit je dia punya modus operandi. Kita kata tu betul lah.
Macam ada kes bina rumah harga 30,000. Kita rasa macam 30,000 dapat 2 tingkat, biar betul. Dah biar betul tapi bayar juga. Itu realiti ya, benda yang berlaku. Pakcik-pakcik, makcik-makcik depan ni, saya betulnya cakap jadi slow ni sebab saya tapih bahasa saya. Memang yang tu. Kita jadi pelaburan, kita macam mudah sangat kita rasa melabur masuk skim cepat kaya. Nak buat pasal ikan laga ke, ikan keli ke, kita tak pernah tengok ikan tu, kita tak pernah tengok bendang dia, kita tak pernah tengok kolam dia. Ada seorang tu main cerita dia, aku nak buat yang ni, pumpang sikit, dapatlah pulangan, bagi modal 10,000, tiap-tiap bulan dapatlah 2,000, 5 bulan dapat dah balik modal. 10,000 dapat 2,000. Siapa yang tak tertarik dengan tawaran-tawaran yang macam tu? Confirm orang akan tertarik. Bila tertarik, kita dah bayang kat situ 10,000, orang tu kata tak apa, 2,000. Mai bulan ke-4, bulan ke-5 dia hilang. Bila hilang, kita kata dia menipu. Kita tanya balik si mangsa tu, pernah tengok tak ikan tu? Pernah tengok tak kolam? Kenal tak dia? Daripada mana kita kenal dia? Oh, dok jumpa dekat kedai kopi je, tapi dia sembang tu macam dia businessman. Itu masalah. Tak ada langsung konsep nak selidik, nak bertabayun dulu, nak cek dulu adakah benar benda tu wujud atau tidak. Jadi saya menghormati masa, kita akan sambung selepas ni lah untuk sesi kedua. Banyak lagi kalau saya nak cerita ni, saya banyak cut lah. Jadi sampai situ dahulu saya punya ni 15 minit. Boleh Ustaz? Boleh, insyaAllah. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Kita ucapkan kepada yang berbahagia Inspektor Wan Amirul di atas perkongsian ya sebentar tadi. Banyak nama-nama yang keluar, iaitu antaranya kita boleh dengar apa yang disebutkan scammer ni sebenarnya adalah tipu yang secara besar-besaran, duit yang melibatkan kerugian. Dia bukan yang pinjam minum tak bayar kat kedai sikit-sikit tu, yang tu tak payahlah, tu pau. Yang tu dah disebut dah juga dalam cerita Doremi, tuan kena tengok tu kan. Dia nak kena kita kena dia dulu. Yang tu dia tukar ente, tuan-tuan kena jagalah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi banyak yang disebutkan khususnya kepada peringkat-peringkat umur macam kita yang mungkin nak teringin kepada pelaburan, yang mungkin kepada perempuan-perempuan yang muda ataupun yang janda ataupun yang masih lagi mempunyai wang-wang simpanan dan dia masih mencari ikut tuan, jadi sanggup kurang kasih sayang mencari, ingin yang menyayangi usianya yang tua tu ataupun yang muda ke, tak kira lah macam mana pun dia sanggup untuk nak melaburkan duit, maka inilah hasilnya yang terjadi. Baik tuan-tuan, kita teruskan kepada giliran kita ataupun segmen kita yang kedua, pusingan kita yang kedua, dan merupakan pusingan untuk Ustaz Sirajuddin selama 10 minit dan tuan juga 10 minit, dan selepas tu kita akan buat rumusan insya-Allah. Baik, jadi untuk yang berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin, Tuan Imam, apakah penyelesaian melalui tabayun dalam nak mendepani ledakan maklumat yang dapat dicapai ni? Maksudnya dari segi yang kita duk dapat ni, kita nak tabayun macam mana ni Ustaz? Orang duk sebab, tu imam pun duk sebab juga, tapi benda tak betul. Minta Ustaz tolong kupaskan kepada kita. Dipersilakan yang berbahagia Ustaz. Okay, terima kasih Ustaz Syafi, rakan pimpinan dan tuan-tuan rahmat Allah sekalian. Masuk waktu berapa minit lagi? 7 lagi. Tak apa Ustaz 7 je, dah 3 minit lagi tuan ambil lagi. Banyak lagi nak cerita tu. Kan? Okey, tuan-tuan rahmat Allah sekalian. Bila kita bercakap tentang penyelesaian melalui tabayun ni, sebenarnya skamer ni melibatkan dua. Bukan banyak mana sangat pun. Orang yang ditipu dengan orang yang menipu. Itu je. Kan? Orang yang ditipu ni, dalam jasad kita ni, kita ada akal untuk buat penilaian. Itulah yang nama tabayun. Dalam bahasa psikologi, ada psikologi cakap ni. Kan? Dia panggil intelligent, spiritual. Full lah mak kau putih malam ni. Ustaz cakap putih kan. Ustaz pun tak tahu sangat sebenarnya. Kan? Bini dia bukan bidang tu. Kan? Ni boleh kat Dr. Huzili ni. Okey. Intelligent spiritual ni, spiritual intelligent ni, dia suatu keadaan yang mana akal
akal kita ni dia buat penilaian yang betul. Ada orang cerdik pandai tetapi penilaian agama dia salah. Dia pergi cari agama yang sesat. Ada orang pergi cari mazhab yang sesat. Maksudnya tak intelijen lagi lah. Otak dia, akal dia tak cerdas lagi. Jadi nak kaitkan dengan tabayun yang Allah sebut tu, bila datang orang fasik bawa cerita, bawa berita, ataupun ada orang telefon, orang hantar WhatsApp dalam bentuk skema ni, fatabayyanu. Kena ada spiritual intelligence, kecerdasan rohani kita dalam kita buat penilaian. Kan? Sebagaimana kita nak buat penilaian dalam agama, nak amal sesuatu ibadat kena ada dalil, hak ni Nabi buat kan Nabi tak buat. Begitu juga dalam skema pun kita nak kena berhati-hati. Sebab itulah Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata apa? Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Imam Syafi'i kata, siapa yang nak berjaya dunia ni mesti dengan ilmu. Dan siapa yang nak berjaya akhirat mesti dengan ilmu. Begitu juga siapa yang nak berjaya dunia dan akhirat mesti dengan ilmu. Jadi nak selamatkan diri kita daripada ditipu oleh skema-skema ni, kita kena ada ilmu lah. Kita kena tabayun lah supaya kita tahu. Jadi antara ilmu yang kita dapat, forum hak malam ni lah Tamirul, kan ni kira selepas ni mana-mana telefon kita berhati-hati. Apatah lagi nombor hak pelik-pelik tu. Dia keluar apa? 008 hak pelik 0008. Oh, 008 dia ada nombor hak pelik-pelik ni. Hak tu bahaya, hak pelik-pelik. Dia macam ni lah, kalau orang telefon tanya kita pasal akaun, nak tanya pasal, tak payah layan lah. Kan, kecuali kita kena, ni Ustaz Syafi ni. Kita kenal lah. Tengok, oh ni Ustaz Hafiz ni. Ustaz Hafiz nak abang apa pula ni? Kan? Okey. Kecuali kawan-kawan ni kena hak tak kenal ni. Kita hak yang ditipu kena ada ilmu, kena ada tabayun. Dan satu lagi ialah yang menipu. Para skamer ni, sebenarnya dia kena ingat. Dunia ni tak ke mana sebenarnya. Tak ke mana kita. Kadang-kadang hak kita dengar dalam rakaman tu Tamirul, dia tahu kata benda tu salah. Dia kata hak saya ni, dia kata berapa ribu ya. Dia kata nu hak geng menteri sampai nu juta-juta. Siap sebut menteri lagi. Kan sakan. Dia kata hak atas-atas lagi dahsyat. Dia kata COO yang syarikat-syarikat sampai berjuta-juta. Dia kata hak depo ni dapat ribu-ribu je skema depo ni. Dia tak rasa salah. Padahal dalam bab haram ni satu sen pun haram. Jenuh jauh ke akhirat. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi kata kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Daging hak tumbuh dalam badan kita mai daripada hasil yang haram, neraka tempat kembali kita, wala'iyyazubillah. Jadi tuan-tuan rahmat Allah sekalian, saya nak tutuplah dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Buruj ayat 10. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Allah kata innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya mereka yang menimpakan bencana kepada orang beriman laki dan perempuan, thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat. Kalau hak bertaubat, hak duk kebah duit orang dah selama ni, taubat dia tak kesan. Amboi sedap pelari 10,000 nak bertaubat. Tak cukup 10,000 hang kena bayar balik baru kira bertaubat. Kan? Sebab taubat dalam ada benda hak kaitan dengan makhluk ni, dia kena selesai dulu. Buat salah kena minta maaf dulu. Ambil duit orang hutan kena bayar dulu. Ni duk main masjid, duk taubat kat masjid, tak jadi. Tak padan. Kecuali kesalahan dengan Tuhan. Kesalahan Tuhan, taubat direct dengan Tuhan terus. Tetapi dengan makhluk mesti bertaubat, kena minta maaf dan minta dihalalkan ataupun kena bayar balik. Tetapi dalam ayat ni Tuhan kata summalam yatubu, dan dia tidak bertaubat kepada Allah, falahum azabu jahannam,
untuk orang yang menimpakan bencana kepada orang beriman ni, termasuklah perkena dalam urusan skema untuk semua keadaan ni, jual beli ke pelaburan ke semua benda ni, Tuhan kata untuk mereka neraka jahanam, walahum azabul hariq, dan untuk mereka azab api neraka yang al-hariq, yang membakar mereka, wala'iyyazubillah. Jadi mudah-mudahan selain pada kita dapat mengelakkan diri daripada kena tipu, dan hak penipu-penipu dia bukan seorang, tuan inspektor, no. Kadang mereka ramai, sebab mereka boleh tahu nama penuh kita, nombor IC kita, boleh cerita anak-anak kita. Sebab itulah kadang-kadang Facebook jangan duk update ikhlas sangat, ni cerita nombor satu-satu. Oh kan, kadang gambar-gambar yang ditunjukkan pun bahaya juga. Kadang maklumat peribadi tu dia punya ikhlas cerita semua sekali. Itulah kadang-kadang orang copy paste kan. Jadi mudah-mudahan Tuhan selamatkan kita daripada kena tipu, dan berhati-hatilah kita daripada kena tipu, dan orang yang menipu orang berhati-hatilah, bertaubatlah kepada Allah supaya mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu alam. 3 minit Ustaz, Tuan Amirul ambil lagi. Okey. Jazakumullah khairan katsira, kita ucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin di atas penerangan dan juga perkongsian kepada kita berkaitan dengan penyelesaian melalui tabayun ini, iaitulah dengan kita melahirkan sifat berhati-hati dan melahirkan perkara yang paling besar sekali, iaitulah untuk kita menimbulkan rasa takutnya kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak melibatkan diri dalam perkara yang sedemikian dan menjerumuskan kita. Jadi tuan-tuan, masa telah pun masuk waktu isyak dan kita akan azan terlebih dahulu, dan seterusnya kita akan sambung balik kepada soalan kita yang terakhir kepada Inspektor Wan Amirul, insya-Allah. Kita berhenti seketika untuk laluan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita akan sambung kepada soalan kita yang terakhir kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu yang berbahagia Inspektor Wan Amirul. Dan selepas daripada itu kita akan terus minta yang berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin memberikan kepada kita rumusan daripada hasil forum kita pada malam ini, insya-Allah. Jadi untuk soalan saya yang terakhir, iaitu kepada Inspektor Wan Amirul dalam bidang pengalaman yang sebelum ni kita ceritakan dekat tuan-tuan, iaitulah 5 tahun yang sebelum ni, ataupun kita kata sepanjang pengalaman berada dalam bidang ni, mungkin tuan boleh kongsikan kepada kami apakah perkara-perkara yang dah pun tuan pernah hadapi dan ceritakan kepada kami, insya-Allah. Dipersilakan yang berbahagia. Baik, terima kasih. Saya pengalaman ni saya nak cerita satu je. Tahun ni, dalam tahun ni saya pakai tahun ni disebabkan sepanjang saya jadi polis ni, yang paling saya terkesan, dan tadi pun Ustaz Sirajuddin ada cakap mengenai si scammer ni, dia kena insaf tu, bila dia taubat dia kena bayar balik kepada orang tu. Dia kena berusaha cari orang tu, minta maaf saja. Kalau orang tu tak reda tu, tak tahulah dia nak jawab macam mana nanti bila di padang mahsyar nanti kan. Saya nak cerita satu pengalaman saya tahun ni yang saya paling terkesan. Memang benda ni sepanjang saya kerja dalam polis, saya rasa yang ni lah kes yang saya terkesan dengan mangsa dia. Satu perempuan, satu makcik lah, umur 71 tahun, dia kena Makau scam. Mula-mula post telefon dia cakap kata ada parcel, ada barang post apa semua, itu perkara biasa yang memang kita sedia maklum. Lepas tu scammer tu cakap sampai duit dalam tabung haji dia tu pindahkan ke dalam bank Islam makcik tu sendiri. Nilai dia 250,000. Dia transfer pergi ke bank Islam dia sendiri, lepas tu dia bagi maklumat bank dia kepada scammer. Benda ni biasa, tapi apa yang saya terkesan sekali, bila mana kita tengah ambil statement dia, ini pegawai saya seorang lagi ambil, tapi saya berada kat situ. Satu perempuan, satu makcik umur 71 tahun, pesara kerajaan, dia tak ambil pencen. Duit tu adalah duit simpanan dan juga duit gratuiti dia, 250,000 dalam tabung haji. Umur 71 tahun, dia kehilangan sebanyak tu. Dan bila kami cek dia punya tabung haji dengan bank Islam dia, tinggal RM10 je. Dia bujang. Alhamdulillah sebab rumah dia habis bayar je. 71 tahun, itu yang paling saya terkesan sekali. Saya jadi buntu, macam mana saya nak bantu makcik ni. Sebatang kara. Yang ada pun kakak dia je. Kakak adik dia ada. Kakak dia memang ada. Jadi macam mana si scammer tu nanti, dia nak mencari makcik tu. 250,000. Makcik tu, wallahualam saya tak tahu macam mana kehidupan dia sekarang. Bila sebut ni rasa macam nak pergi cari pula makcik tu. Bayangkan satu makcik yang itu sahaja satu-satunya duit yang dia ada. Pesara kerajaan tapi dia tak ambil pencen, dia ambil KWSP. Kehilangan. Duit simpanan dia ada 266,000 macam tu kot. 250 something ribu, dia kehilangan 250,000. 71 tahun. Dia nak buat apa dia? Macam mana dia nak meneruskan kehidupan dia dengan musim-musim Covid? Takkan kita nak suruh dia pergi kerja. 71 tahun. Yang ni lah yang dalam banyak-banyak saya kerja, saya rasa yang ni memang saya terkesan sungguh lah. Sebab saya ada kat situ, kita terpicak dengan musim-musim Covid ni, kita sangkakan kata kes akan menurun. Kes jenayah, kekerasan, pecah rumah, ya menurun.
Sebab asal keluar kena tangkap. Asal keluar 1,000, asal keluar kena 1,000. Orang pun tak mau keluar. Penjenayah pun tak mau keluar. Tapi skamer ni yang menipu atas talian, dia daripada dulu lagi dia dah PKP dah. Daripada dia start kerja tu dia dah PKP dah. Dia tak pernah keluar rumah. Sindiket ni, dia duduk rumah dia, dia memang makan pun orang hantar, Grab Food lah, Food Panda lah hantar. Dia tak payah keluar pergi mana-mana. Orang dah hantar makanan. Dia daripada dulu lagi dia dah PKP. Bila jalan PKP yang kita ni COVID-19, dia tak memberi kesan kepada dia langsung. Tak memberi kesan. Jadi memang kerja dia menipu orang. Masa PKP pun dia menipu. Di Perlis contohlah, daripada 2 juta tahun lepas, tahun ni jadi 4 juta. Kita punya kadar kelahiran Perlis pun tahun lepas 250, 100 ribu macam tu. Tahun ni ada kot lahir 300-400 je kot. Perlis ni slow. Kadar kelahiran dia rendah. Tapi tahun lepas 2 juta, tahun ni 4 juta. Dengan musim Covid-nya, saya kadang tak boleh terfikir. Macam mana lagi kami nak membantu rakyat Malaysia? Macam mana lagi kami nak tolong untuk mengelakkan skamer-skamer ni berleluasa? Kami dah cuba sedaya upaya kami. Pihak tuan-tuan dan juga yang para pendengar sama ada di media sosial apa semua, kami mengharapkan bantuan mereka untuk sebarkan kepada kawan-kawan, bagi tahu at least makcik, mak ayah kita at least tak terkena. Kalau terkena, kita akan salahkan skamer. Kenapa kita tak salahkan diri kita? Kita tak memberi teguran. Mak ayah kita kadang tak tahu benda ni, telefon dia percaya. Dia pula takut nak bagi tahu ke anak dia sebab dia kena ugut. Jadi bila dah takut tu, kita kena, sebelum berlaku kita lebih baik mencegah, kita nasihat. Jadi wallahualam, yang tu sajalah. Panjang pula 7 minit pun terlebih juga. Baik, terima kasih. 7 minit ustaz. Baik, jazakumullah khairan katsira kepada Tuan Wan Muhammad Amirul di atas perkongsian yang diberikan sebentar tadi kepada kita. Walau bagaimanapun itu adalah apa yang berlaku sekarang, dan apa yang akan berlaku di masa akan datang, itulah yang perlu untuk kita ambil perhatian dan supaya tidak berlaku kepada diri kita ataupun kenalan-kenalan kita, ataupun yang sebaiknya adalah tidak berlaku lagi kerana kita dah mengambil cakna kepada perkara yang semikian. Jadi untuk kita menutup forum kita pada malam ini, kita minta yang berbahagia Ustaz buat sedikit rumusan dan juga kesimpulan berdasarkan apa yang kita bincangkan pada malam ini. Dipersilakan yang berbahagia Ustaz. Okay, terima kasih Ustaz Syafiq. Tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, saya nak simpulkan simple je. Dajjal akhir zaman ni ada 3. Satu yang sebarkan hadis palsu, Dajjal. Yang mengaku nabi palsu, juga Dajjal. Dan satu lagi, Dajjal hak sekong akhir zaman tu mengaku jadi Tuhan. 3 jenis Dajjal. Ustaz nak tambah satu lagi, Dajjal yang keempat. Tu hak yang kebah duit makcik tu 250,000. Hak tu tak padan nak sebut jahat. Dajjal juga hak tu sebenarnya. Cuma orang tak nak sebut Dajjal tak jadi, kena sebut Dajjal juga. Allahu Akbar. Tuan-tuan bayangkan tergamuk dia, makcik ni wak keluar dari tabung haji ni. Kan? Sebab tabung haji dia susah sikit nak ambil duit ni. Wak masuk dalam Islam, dia boleh ambil sampai 30-an ringgit. Allahu Akbar. Ada manusia jahat macam tu. Allahu Akbar. Nak cerita dahsyat sungguh manusia ni. Kan? Dahsyat manusia ni sampai tahap macam tu. Sebab tu dah saya nak tutup firman Allah Subhanahu wa taala ayat 12 surah Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Allah kata, wahai orang yang beriman, jauhkan diri kamu daripada kebanyakan sangkaan. Sebab banyak sangka ni, banyak hak yang tak betul ialah.
Dia ada husnuzon, sangka yang baik. Dia ada su'uzon, sangka yang buruk. Tetapi ada ketika memerlukan sangkaan yang buruk, seperti isu skamer ni. Orang yang kita tak kenal, kita tak pasti, kita tabayun terlebih dahulu. Sebab Allah kata inna ba'dadh-dhann, sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan adalah berdosa. Maksudnya sebahagian sangkaan lagi adalah tidak berdosa. Ada ketika agama membenarkan kita boleh bersangka buruk, termasuklah isu skema yang kita bincang pada malam ni. Itulah kesimpulan daripada saya, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan katsira. Kita ucapkan kepada kedua-dua panel di atas penerangan, perkongsian yang telah pun kita dapat pada malam ini. Jadi mudah-mudahan kita mengharapkan hasil apabila kita pulang daripada masjid pada malam ni, kita pulang daripada forum kita pada malam ni, kita sama-sama sebarkan cakna kita sama-sama sebarkan pengetahuan kita dan keprihatian kita untuk mengelakkan diri kita daripada terkena perkara-perkara yang memang orang kata menyesal tak sudah kemudian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengucapkan ribuan dan juga jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dan sentiasa bersama dengan kita. Mungkin juga kepada yang bersama di dalam talian, sama ada di Facebook ataupun di mana-mana saja. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak akhiri malam ni kita punya forum dengan satu pantun. Iaitulah pantun ni tuan-tuan kena dengar baik-baiklah. Dia ada kena mengena dengan kami bertiga di hadapan ni. Baik. Kami bertiga berkacamata. Kami semua handsome belaka. Andai ada salah silap dalam kata-kata, maaf di pohon, ampun dipinta. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha